Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, daripada saya tengok markah yang kamu peroleh daripada kuis yang dekat wall yang cikgu bagi kelas maring tu, tak ada pelajar yang dapat betul semua. So, saya rasa mungkin kamu ada terlepas mana-mana poin penting untuk solve soalan poligon ni. Misalnya kita akan tunjuk balik macam mana nak selesaikan satu persatu sudut tu, macam mana nak cari setiap satu sudut tu. Untuk pembelajaran hari ini, cikgu akan revise balik maklumat-maklumat yang sepatutnya kamu semua dah tahu untuk digunakan dalam tajuk poligon. Okay, contoh yang pertama, kita kena tahu yang hasil tambah sudut peluaran. Hasil tambah sudut peluaran untuk mana-mana bentuk sahaja, untuk semua poligon adalah 360 darjah. 360 darjah. Okay, settle. Ni adalah untuk hasil tambah sudut peluaran. Okay, untuk hasil tambah sudut pedalaman pula, untuk segitiga, kita boleh ingat untuk segitiga adalah 180 darjah. Ini adalah hasil tambah sudut pedalaman. Okay, untuk segi empat akan dapat 360 darjah. Hasil tambah sudut pedalaman. Hasil tambah sudut pedalaman ni maksudnya yang ni tambah yang ni tambah yang ni tambah yang ni akan dapat 360. Okay, so untuk bentuk lain, contoh bentuk poligon yang lain, contoh pentagon ke hexagon ke apa-apa sahajalah. Untuk poligon lain, kita kena guna formula ataupun other polygon. Kita guna formula n tolak 2. N tu sisi, bilangan sisi. Okay, n tolak 2 darab 180. Okay, so ni adalah formula untuk dapatkan hasil tambah sudut pedalaman untuk poligon. Kalau diberi poligon yang diberi itu adalah poligon sekata, kita boleh tentukan sudut pedalaman untuk setiap sudut tu dengan cara hasil tambah sudut pedalaman tadi kita bahagikan pula dengan bilangan sisi. Okay, contohlah tadi ni kat sini adalah sebuah contoh kat sini kita tunjuk ni adalah pentagon. So pentagon ada 5 sisi. Maksudnya n dia adalah sama dengan 5. So kita akan dapat hasil tambah sudut pedalaman, kita kena buat 5 tolak 2 darab 180. Itu adalah hasil tambah sudut pedalaman. So kalau kita nak cari pula untuk setiap satu ni, kalaulah diberi poligon sekata, maksudnya kita dah dapat hasil tambah sudut pedalaman tadi, kita just bahagi saja dengan 5. So automatik kita dah dapat nilai ni berapa, sebab dia akan sama je, semua 5 ni akan sama kalau sudut bagi poligon sekata. So hasil tambah sudut pedalaman kita boleh bagikan dengan bilangan sisi, kita akan dapat sudut pedalaman dia akan sama semua. Okay. Dan lagi satu, kita kena ingat yang satu garis lurus. Kita kena ingat satu garis lurus, sudut dia adalah 180 darjah. Okay, 180 darjah. Kalaulah dia ada buat sudut lain kat sini, maksudnya kat sini adalah X dan kat sini adalah Y. Okay, so kalaulah diberi X, kalau diberi sudut X, kita nak cari sudut Y ni berapa, kita boleh buat 180 tolak X. Kalau diberi sudut Y, kita nak cari X, kita boleh kira X sama dengan 180 tolak Y. So sudut X dengan sudut Y itu adalah, sudut X dengan Y kat sini adalah dia saling melengkapi. Maksudnya kalau dah dapat satu, yang satu lagi tu confirm boleh cari dengan guna yang 180 ni. Maksudnya 180 tolak sudut salah satu tu. Maksudnya sudut yang diberi satu tu, kita akan dapat sudut satu lagi. Faham ke? Maksudnya dia saling melengkapi. Cumanya pelajar kena ingat semua satu garis lurus tu adalah 180 darjah. So kalau nak dapatkan X, kita boleh buat 180 tolak Y. Kalau kita nak dapat Y, kita kena buat 180 tolak X. Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh soalan yang seterusnya, iaitu diberi sebuah pentagon tidak sekata dan soalan nak kita cari nilai X tambah Y. So macam mana nak cari nilai X tambah Y? Kita kena dapatkan nilai sudut X terlebih dahulu, kemudian kita kena dapatkan nilai sudut Y, dan dah dapat kedua-dua nilai ni, X dan Y, barulah kita boleh kira X tambah Y. So cuba kita tengok kat sini pentagon tadi. Okay, so tengok kat sini, X, kedudukan sudut X adalah kat sini kan. Okay, X kat sini, cuba kita tengok X ni adalah kat sini. Kat situ adalah cuba kita tengok sudut PQR tu. PQR, sudut X tu adalah dalam sebuah segitiga sama kaki. Maksudnya kalau nampak tak tanda yang macam ni, tanda ni adalah maksudnya kedua-dua tu sama panjang sisi dia. Maksudnya adalah segitiga sama kaki. Apabila sama kaki, automatik sudut dia kat sini dengan kat sini adalah sama. So kalau cuba kita nak kat soalan tadi, dia dah bagi dekat sini ni
20 darjah. Maksudnya kat sini kalau sama, maksudnya kat sini pun akan jadi 20 darjah juga. Kan? Secara automatik pun akan jadi 20 darjah juga. Apabila dapat 20 darjah, tu senanglah kita nak cari untuk X. Okay, untuk kita nak cari X tu, untuk kita nak cari sudut X, kita kena ingat sebuah segitiga, tak kisah segitiga apa pun, segitiga hasil tambah sudut kedalaman adalah 180. Semua tambah setiap sudut ni, tambah sudut ni, tambah sudut ni, tambah sudut ni adalah 180. Jadi kita dah ada 20 dan kita ada 20. Dan kita nak cari X tu berapa. Maksudnya kita kena buat X tambah 20 tambah 20 sama dengan 180. So kita nak cari X sahaja sama dengan 20 tambah 20 sama dengan 40. X tambah 40 sama dengan 180. So kita nak X sahaja. Kita nak X sahaja. X sahaja maksudnya X sama dengan 180 tolak 40 tadi kan dialihkan ke sebelah sana, dia akan jadi tolak. Jadi X sama dengan 180 tolak 40. So X sama dengan 140 darjah. So apabila kita dah dapat satu nilai sudut ni, kita boleh terus tulis dekat gambar rajah tadi. Kita tulis terus dekat gambar rajah, iaitu X tadi adalah 140 darjah. X sama dengan 140 darjah. So kita dah ada X. So kita nak cari Y pula. So macam mana kita nak dapatkan Y? Okay, kita padam dulu yang lain. Okay, so macam mana kita nak dapatkan Y ni? Nak dapatkan Y, kita tengok apa lagi yang boleh membantu kita untuk dapatkan Y. So kita tengok PRST tu, bentuk PRST kita boleh assume sebagai yang ni, bentuk ni kita assume sebagai segi empat, sebuah segi empat yang tidak sekata. Okay, so apabila sebuah segi empat, kita kena ingat hasil pendalaman dia tadi adalah 140 kan. Okay, tulis dulu. So kat sini kita ada sebuah segi empat, sudut pendalaman untuk sebuah hasil tambah sudut pendalaman sebuah segi empat adalah 360. So kita nak dapatkan Y, kita kena dapatkan semua sudut dulu. Selain daripada Y tu, kita kena dapatkan dulu, baru kita boleh cari Y. So kita tengok kat sini. Kat sini kita nak cari untuk nilai sudut dekat sini kita tidak diberi. Yang lain 75, 85, Y, dan kat sini adalah kosong. Maksudnya yang kita kena cari terlebih dahulu. So kita boleh tengok kat sini adalah di sini adalah PQR ni. Okay, kalau kita lihat PQR ni adalah satu garis lurus. Yang mana kalau satu garis lurus semua ni adalah 180. Jadinya semua 180. So yang diberi adalah 110. Untuk kita dapatkan sudut pelengkap dia adalah 180 tolak 110 kat sini ni. 180 tolak sudut yang dah ada ni, maksudnya 180 tolak 110, kita akan dapat 70 darjah. Okay, so kita dah dapat 70 darjah. Jadi sekarang kita dah boleh cari untuk sudut Y. Sebab semua sudut selain sudut Y tu kita dah ada, maksudnya kita dah boleh cari nilai sudut Y tu berapa. Jadinya jadinya 75 tambah 70 tambah 85, kita akan dapat 360. Jadi bukan, 75 tambah 70 tambah 85 tambah Y sama dengan 360. So macam biasa kita total up dulu, kita kira yang tak ada Y dulu. 75 tambah 70 tambah 85 sama dengan 230. So kita akan dapat 230 tambah Y sama dengan 360. So kita cari nilai Y sahaja. So cari nilai Y sahaja, kita boleh buat 360 tolak 230. Sebab Y, kita jadikan Y sebagai perkara rumus, dan 230 tadi kita akan alih ke sebelah sana. So kita akan dapat 360 tolak 230. So Y, kita akan dapat Y adalah 130 darjah. Okay, so sekarang kita dah ada sudut X dan sudut Y. So kita tengok balik ke sini.
Okay, kita dah ada X adalah 180 dan Y adalah 130. Jadi soalan nak kita cari X tambah Y. So kita just tambah macam biasa je lah. X tambah Y sama dengan, okay, so X tambah Y sama dengan 140 tambah 130. So X tambah Y sama dengan 140 tambah 130. Kita akan dapat 270. Kita akan dapat 270. Maksudnya jawapan dia adalah B. Kan senang. Kita dapat X tambah Y sama dengan 270. So jawapan dia adalah B, 270. Okay, so kita tengoklah contoh bentuk soalan ni. Cuba kita tengok dekat rajah yang diberi itu adalah sebuah heksagon. Macam mana kita tahu sebuah heksagon? Dia ada 6 sisi. Jadinya apabila dia heksagon ada 6 sisi, tapi kat sini adalah bukan heksagon sekata. Kiranya setiap sudut berdalaman dia adalah tak sama. Sebab itulah kita kena cari. Kalau dikata heksagon sekata, kita boleh terus guna formula hasil tambah sudut berdalaman tadi. Okay, so kat sini adalah dia tidak sekata. Jadi apa yang boleh membantu kita untuk soalan ni adalah kita tengok semua sudut yang dibagi dekat soalan tu adalah semua sudut perluaran. So kita recall back, kita ingat balik, kita dah belajar. So sudut perluaran bagi semua poligon adalah 360. Hasil tambah sudut perluaran untuk semua poligon adalah 360 darjah. So kat sini kita tengok dia ada bagi 93, 46, 47, 62, 3x dan 4x. So soalan nak kita cari berapa nilai x tu. Nak x saja. Soalan hanya minta x. Dia bagi 3x, ada 4x. So macam mana kita nak buat? Kita kena cari dulu 4x dengan 3x tu berapa sebenarnya. Okay, so macam mana nak buat? Kita kena ingat hasil tambah sudut perluaran untuk semua poligon adalah 360. Maksudnya 46 tambah 93 tambah 47 tambah 62 adalah tambah 3x tambah 4x adalah 360. So cuba kita buat kat sini kan. 46 tambah 93 tambah 47 tambah 62 tambah 4x tambah 3x sama dengan 360. Jadinya kita ada 46 tambah 93 tambah 47 tambah 62 tambah 4x tambah 3x sama dengan 360. Kini 360 semua tambah semua sudut perluaran, kita mesti akan dapat 360. So kita nak cari nilai x sahaja. So kat sini dia melibatkan algebra yang macam kita belajar dekat chapter 3, rumus algebra. Okay, so kita dah ada nilai lain ni. Kita total up dulu, kita jumlahkan nombor yang tidak ada pemboleh ubah, maksudnya yang tak ada x tu. Kita totalkan dulu. Maksudnya 46 tambah 93 tambah 47 tambah 62, kita akan dapat 248. Kita akan dapat 248 tambah 4x tambah 3x adalah 7x. 7x total 360. Kan? So yang ni kita sapu dulu, kita padam dulu. Okey. So kita ada 248 tambah 7x tambah 360. Kita nak x sahaja. So macam mana kita jadikan 7x tu sebagai perkara rumus. 7x sama dengan 360. Okey, cuba kita tengok 248. 248 ni kan positif. Kita tengok kat depan tu tak ada negatif, maksudnya tu adalah positif. So positif, kalau kat sini positif, kalau kita merentasi sama dengan, maksudnya kita nak alih yang ni ke sebelah sini, akan jadi tolak. Maksudnya jadi 360 tolak 248. 248 kita akan dapat kita cuba kira kalkulator. 360 tolak 248. Okey, so kita akan dapat 7x sama dengan 112. Okey, so kita akan cari nilai x sahaja. Sebab soalan minta kita carikan nilai x sahaja. So x sahaja adalah 112 bahagi dengan
7. 112 bagi dengan 7 kita akan dapat 16. So, maksudnya nilai X adalah 16. Dah siap satu soalan. Okey, so kita tengok soalan seterusnya adalah hitungkan nilai hitungkan nilai A. Nilai A dan kita tengok poligon yang diberi adalah bentuk pentagon, which is ada 5 sisi. 5 sisi dan 5 sudut peluaran yang berbeza. Maksudnya adalah pentagon yang diberi adalah pentagon tidak sekata. Okey, so macam mana nak dapatkan A itu tadi? Sama juga dengan soalan yang sebelum ni. Cikgu dah bagi tahu cara macam mana nak dapatkan nilai untuk sudut yang melibatkan sudut penluaran ni. Okay, kat situ kita ada 78, 82, 42, 76 dan A. So kita nak nilai A. Okay, kita kena ingat bahawa hasil tambah sudut penluaran. Okey, hasil tambah sudut penluaran adalah 360 darjah. Okey. Hasil tambah sudut penluaran adalah 360 darjah. 360 darjah ni adalah 78 tambah 82 tambah 42 tambah 72 tambah A akan sama dengan 360. Jadi, untuk dapatkan A, kamu boleh buat cara macam yang cikgu terangkan untuk soalan sebelum ni adalah kita total up dulu. 78 tambah 82 tambah 42 tambah 76. Kita akan dapat 278. So kita akan dapat 278. Kita akan dapat 278 tambah A sama dengan 360. Okey, so kita nak hanya A. So macam mana nak dapatkan A adalah kita tinggalkan A, kita jadikan A sebagai perkara rumus. Dan kita alihkan 278 tadi ke sebelah sini. Maksudnya dia akan jadi A. Dia akan jadi A sama dengan 360 tolak 278. Okey, tak nampak lah. Maksudnya 360 tolak 278. Jadi kita akan dapat 360 tolak 278. Kita akan dapat 82. So, jawapan dia adalah A. 82. Nampak tak? Jawapan dia adalah 82. Dah siap. Okey. Ajar kita tengok. Seterusnya pula. Ini adalah soalan yang melibatkan sudut pedalaman sebuah heksagon tidak sekata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, heksagon tidak sekata. So, kita nak cari nilai X. Nilai X ni merupakan nilai X dekat soalan ni melibatkan sudut pedalaman. So, kalau untuk soalan yang melibatkan sudut pedalaman ni, first kali kita kena kira dulu hasil tambah sudut pedalaman bagi poligon tersebut. So, macam mana kita nak kira hasil tambah sudut pedalaman ni? Guna formula macam biasa. Hasil tambah sudut pedalaman sama dengan N tolak 2 darab 180. Okay, so kat sini N adalah bilangan sisi. So, cuba kita kira berapa sisi ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 sisi. 6 tolak 2 darab 180. Okay, 6 tolak 2 adalah 4. 4 darab 180. 4 darab 180 adalah 720. 720 darjah. Okay, so semua hasil tambah sudut pedalaman untuk sebuah heksagon tidak sekata ni adalah 720 darjah. So kat situ dekat gambar tadi dia dah bagi sesetengah sudut pedalaman. Macam 122 darjah, 154 darjah, X 120 darjah dan dekat gambar yang diberi itu 3 sudut dilabel sebagai X. So maksudnya kat sini adalah 122 darjah tambah 154 darjah tambah 120 darjah tambah X tambah X tambah X sama dengan 720. So, kita nak cari X. So, kita pastikan kita kena jadikan X itu sebagai perkara rumus kita. So, sebelum tu kita kira dulu, kita tambahkan semua nilai yang tak ada X. So, 122 tambah 154 tambah 120. Kita akan dapat 396. 396 tambah
tambah X tambah X tambah X adalah 3X. So 396 tambah 3X sama dengan 720. So kita letak dulu 3X sahaja kat sini. 3X sama dengan 720 dan untuk 396 tadi kita alihkan ke sebelah sana, dia akan jadi tolak. So jadi 3X sama dengan 720 tolak 396. Okay, so 3X adalah, kita kira kalkulator, 720 tolak 396 adalah dapat, kita akan dapat 324. 324 darjah. So tu adalah untuk 3X. So soalan nak kita cari untuk X saja. So maksudnya kita belum selesai lagi lah. So kat sini kita akan cakap sama kat sini ya, tak muat. Okay, so kita dah ada 3X sama dengan 324. So kita nak hanya soalan minta kita cari nilai X sahaja. So kita kena jadikan X sahaja sebagai perkara rumus. So kat sini 3X ni adalah 3 darab X. So maksudnya kalau kita nak alihkan 3 tadi ke sebelah sini, kalau untuk 3 darab X, kalau darab kita bawa ke sebelah sana, akan jadi bahagi. Maksudnya X sama dengan 324 bahagi 3. Okay, so kita akan dapat X sama dengan 324 bagi 3, terdapat 108 darjah. Okay, kita akan dapat 108. Kita akan dapat 108 darjah. Okay, dah siap. So X. Okay, so maksudnya macam tu lah cara kita nak selesaikan masalah yang melibatkan gabungan sudut dalaman, sudut keluaran, satu garis lurus, bentuk segi 4, bentuk segi 3 dan poligon-poligon lain. So sebenarnya soalan dia akan putar-putar, akan tanya benda yang sama saja. As long as kamu semua dapat tahu cara yang betul, maksudnya konsep yang betul. Contoh untuk dapatkan hasil tambah sudut kedalaman, nak kira macam mana, hasil tambah sudut keluaran berapa, satu garis lurus berapa sudut dia, berapa darjah sudut dia. So kat situ dah boleh cari dah. Setiap sudut yang diberi mesti boleh cari. So kalau dah semua ada sudut, maksudnya confirm lah kita akan dapat jawab soalan yang kita nak. Yang soalan nak tadi, tak kisahlah dia nak X ke, dia nak Y ke. Bila kita dah faham cara, maksudnya dah dapatkan semua maklumat yang boleh kita cari, confirm kita akan dapat nilai-nilai yang soalan minta tadi. Contohnya macam nilai X tadi, so kita dah dapat tadi. X adalah 108 darjah. Itu saja untuk pelajaran hari ini. Cikgu just nak kamu semua faham macam mana nak solve, walaupun cikgu dah ajar sebelum ni. Tapi tak apalah, sebab cikgu tengok dekat wall tu tak ada yang dapat full mark. So paling tinggi setakat yang dah jawab tu ada 5/8. So maksudnya ada 3 lagi soalan yang tak dapat jawab sebaiknya. Maksudnya ada something yang lag. Maksudnya something yang pelajar tersebut ada termiss info macam mana nak guna maklumat-maklumat yang dibagi untuk dapatkan jawapan yang betul. So cikgu harap perkongsian malam ni dapat membantu kamu semua lebih faham dan membantu kamu semua untuk menjawab soalan-soalan yang melibatkan poligon ni. Okey? Boleh cuba buat latihan banyak-banyak sebab kita kena ingat matematik ni sangat-sangat perlukan exercise yang banyak. Exercise yang banyak barulah kita akan lagi faham dan lagi ingat apa yang kita buat tu. Kita tak boleh nanti nak exam kita nak baca, tak boleh. Kita kena always buat latihan. Bila kita buat latihan banyak kali, kita akan faham dan nanti kalau nak exam kita hanya perlu tengok je cara balik, tengok cara nak selesaikan balik, kita dah ingat dah macam mana nak guna benda tu. Sebab kita dah faham dah sebelum ni. Just nak revise seperti tahun lalu je. Formula ke apa yang terlibat, okey? So jangan lupa buat latihan. Walaupun cikgu untuk hari ni cikgu tak bagi cikgu tak bagi spesifik punya tugasan. Cikgu harap kamu boleh settlekan kerja-kerja yang sebelum ni dah tertunggak. Sebab nanti lepas cuti nanti kita dah masuk face to face punya kelas. So cikgu mengharapkan kamu semua dah settle semua tugasan-tugasan yang sebelum ni. Apa-apa masalah jangan malu untuk tanya cikgu. PM saja, cikgu tak kisah kalau weekend ke di luar waktu pejabat ke boleh je PM. Nanti cuma cepat atau lambat tu depends lah kan. Kalau masa tu tengah pegang phone ataupun free, insyaAllah cikgu akan balas cepat. Okay, semua good luck dan selamat
berhujung minggu. Selamat bercuti dan Assalamualaikum.